Batik Malaysia merupakan salah satu kraftan tradisional yang terkenal dan sangat dihargai di negara kita. Ia mula diperkenalkan di Kelantan pada awal abad ke-19. Secara dasarnya, definisi batik ialah hasil kerja tangan tekstil yang menggunakan lilin sebagai perantara. Batik Malaysia juga terkenal dengan rekaan geometri. Cara penghasilan batik Malaysia agak berbeza dari batik Jawa di Indonesia, iaitu coraknya lebih besar dan lebih ringkas. Selain itu, canting juga jarang atau tidak digunakan dalam mencipta corak-corak yang rumit. Warna-warna yang digunakan dalam batik Malaysia juga lebih cerah berbanding batik Jawa. Kami berkesempatan untuk mencuba mencanting batik dengan pemantauan daripada pemilik kedai yang mempunyai pengalaman dalam bidang mencanting batik. Batik adalah seni kraft tekstil tradisi Melayu yang masih unggul hingga ke saat ini dan ia berpotensi menembusi pasaran antarabangsa. Corak dan kombinasi warnanya yang tidak lekang di peredaran fashion antarabangsa tanpa meninggalkan ciri tradisi tetap menjadi pilihan. Terdapat beberapa teknik menghasilkan batik. Antara teknik utama ialah batik blok, batik tulis, batik skrin dan batik pewarnaan asli. Pengeluaran komersial batik tulis di Malaysia hanya bermula sekitar tahun 1960 dan memuncak pada tahun 1990-an. Pengeluaran tidak lagi tertumpu kepada Kelantan dan Terengganu, malah telah berkembang ke bandar-bandar seperti Kuala Lumpur, Johor Bahru, Pulau Pinang, Melaka, Pekan, di Pahang dan Sabah. Ini merupakan pemilik kedai batik Siwa yang bernama Kak Siwa. Only one in the world. Only one in the world. Setiap piece tu satu piece tu tak ada double, tak ada. Keunikan. Kalau macam yang awak buat tadi kan. Awak buat sekali lagi boleh tak dapat sama. Itu keunikan. Satu batik harus diteruskan pada zaman sekarang. Sebab nanti kalau ada pelajar nak tanya, kita masih lagi ada benda tu. Itu orang pakai lah. Kan? Kalau tak ada nanti macam mana orang pakai. Tapi salah satu tadi tu lah sebab pertama. Okey. Berapa kos untuk membuat batik? Berapa kos? Depend pada size, depend pada design, depend pada material. Kalau saiz tu besar berapa? Besar dah ada kos dia. Kalau saiz tu kecil, kecil lah kos dia. Lepas tu tengok pula pada material apa. Material silk ke cotton ke. Jadi dia ada serta-serta banyak lah costing dia punya tu. Buat batik cantik sini sejak umur berapa? Awak lahir tahun bila? 2000. 2001. 3 tahun sebelum awak lahir saya dah buat. Okey. Kak, kalau selalunya nak kalau buat batik selain daripada batik macam ni, yang ni dia batik tulis kan? Batik tulis, batik canting. Batik canting, sama lah kan batik tulis kan? Canting tu alat yang tadi tu. Tulis tu Tulis tu cara. Akak ada buat corak-corak tradisional ke ataupun memang lukis? boleh saya tanya? Awak tanya, saya tanya awak. Bagi awak corak tradisional tu apa? Corak tradisional macam kalau kita selalu tengok lah, ada macam motif-motif dia sendiri. Contoh? Macam kalau pakai
batik kan dia corak apa? Flora, Fauna. Dia motif, dia tak adalah kalau macam ni dia motif realistik kan. Kalau dekat batik tu motif dia dah macam dia ubah-ubahkan jadi macam sebab itu produk yang saya buat sekarang ni adalah produk untuk hiasan dinding, produk untuk ni. Kalau produk untuk pakaian dia lain motif dia. Jadi kalau hiasan dinding tu dia more pada lukisan. So lukisan tu design dia tak ada limit lah. Tapi kalau untuk pakaian biasa kalau kat Malaysia tak ada pun lah, Flora je. Tradisional tu ikut pada seseorang artis tu, dia nak pakai yang tradisional ke dia nak pakai modern punya style. Sebab ada je batik tu modern, ada juga batik dia ambil tradisional. Itu ikut pada artis. Cara untuk menggalakkan Orang suka, orang macam budak zaman sekarang. macam yang akan buat sekarang ni lah. Kalau akak tak buat macam ni, mungkin buat pakaian je, tak ada orang nak datang nak belajar kan. Setakat ni akak ada buat macam untuk program luar tak? Contoh Macam kalau diorang ada apa-apa event. Ada join tak? Event buat booth lah kat situ. kalau dia orang panggil kita pergi. Oh, kira yang terima lah. Bukan. Contoh macam ni. Kalau event tu berbayar kita pergi. Oh, wow. Kalau event tu tak berbayar kita tengok dulu potensi. Sebab benda ni pun perlukan duit juga kan. Kita nak pergi itu sebab apa yang kita setakat ni, apa yang kita buat sekarang ni semuanya dah ada. Maksudnya kalau kita keluar tu, kalau kita tak tahu lagi ada profit tu, better kita duduk je lah dekat tempat kat sini. So kita boleh buat kerja yang boleh mendatangkan. Harapan akak dalam bidang pembatikan ni apa? Supaya industri lebih ke depan lah, supaya orang tahu batik tu, lepas tu bukannya tahu saja, maknanya menghargai. Kalau tidak dihargai, tak dapat juga ke depan. Macam contoh awak tak buat ni, tapi tak appreciate. Lepas ni contohnya sekarang ni buat untuk examiner, lepas ni awak rasa apa yang awak buat untuk menaikkan industri? Contoh adakah awak akan membeli batik bila awak nampak batik tu dengan harga yang mahal, kata mahalnya batiknya, tak apalah kita ambil yang lain. Adakah macam tu? Ataupun awak sanggup membayar contohnya serta-serta, sebab awak lukisan batik tu awak rasa nak buat dia tu senang ke susah? Okay, tadi dah buat cantik. Susah juga cantik tu kena betul Jadi imagine kalau one piece of cloth yang besar 4 meter, berapa masa, berapa tenaga yang dia spend kan. Mungkin tengok kerja masa tu senang, tapi rasanya kalau rasa nak bayar dengan harga macam tu 300-400, 400-500, sanggup ke tak kan? Jadi kalau benda tu mahal, orang akan support ke tak? Dalam keadaan dunia sekarang. Setakat ni akak punya branch memang kat sini je lah. Akak tak ada plan nak buat kat tempat lain ke? So kat sini je. Melukis corak batik di atas kain atau dengan kata lain digelar canting. Batik Terengganu dari Malaysia terkenal dengan batik canting. Corak yang dihasilkan menerusi proses canting adalah unik untuk setiap kain dan prosesnya agak memakan masa. Oleh itu, batik yang dihasilkan menerusi proses mencanting adalah lebih mahal. Dahulu, batik dianggap sebagai seni pakaian tradisional, tetapi setelah pelbagai usaha dilakukan, kini batik juga telah melalui revolusi kontemporari di mana batik dijadikan sebagai elemen penting dalam reka bentuk dan reka hias pakaian fashion terkini. Kesimpulannya, batik merupakan satu karya unik yang perlu diteruskan kerana batik adalah seni kreatif yang sangat unik dan tidak dapat dijumpai coraknya yang sama kerana
perbezaan cara dan teknik yang digunakan oleh seseorang. Batik juga merupakan satu simbol kepada Malaysia yang memberikan keunikan kepada negara kita. Harapan kami semoga pembuatan batik diteruskan agar batik tidak hilang dari pandangan dunia.